بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أويت التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita muzakarah sedikit kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kita dah sampai pada perbahasan nafaqah kepada isteri ke atas suami. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu wa hiya nafaqatu zawjah ala zawjiha. Kita sebut sebelum ni sebab wajibnya nafaqah ada tiga. Yang pertama disebabkan qarabah, kaum kerabat. Maknanya kita wajib bagi nafaqah kepada ayah kita kalau cukup syarat. Ayah kita juga wajib bagi nafaqah kepada kita kalau cukup syarat. Yang kedua ialah milkul yamin, perhambaan. Jadi wajib bagi tuan memberi nafaqah kepada hambanya. Dengar tak? Kemudian yang ketiga ialah an-nikah. An-nikah ialah perkahwinan lah. Jadi hari ini kita masuk sebab yang ketiga kepada wajibnya nafaqah. An-nikah. Wahya nafaqatu zawjah ala zawjiha. Nafaqah bagi isteri ke atas suami. Itu makna nafaqah yang wajib disebabkan pernikahan. Fatajibun nafaqatu bitamkinit tam ay bitaslimi nafsiha ilaihi ay bi'ardi nafsiha ala zawjiha atau bi'ardi waliyiha fala nafaqata linnashizati. Maka wajib nafaqah disebabkan tamkin yang tam, yang sempurna. Jadi bila kita kahwin dengan isteri kita, semata-mata akad nikah belum mewajibkan nafaqah. Semata-mata kita akad nikah tak hanya mewajibkan apa? Hanya mewajibkan mahar. Kita akad nikah dengan isteri kita. Tak. Dengan wali kita lah. Pak mertua kita. Selesai akad nikah, yang wajib yang kita kena bagi kepada isteri kita ialah mahar. Adapun nafaqah belum lagi. Kerana apa kita baca sikit bawah tu? Fala tajibun nafaqatu bil aqdi qabla tamkin. Tidak wajib nafaqah disebabkan akad. Sebelum tamkin, sebelum isteri itu menyerah diri untuk disetubuhi, disentuh oleh suami. Sebelum tu tak wajib lagi nafaqah. Li'annahu yujibul mahara lan nafaqata. Kerana akad hanya mewajibkan mahar tapi tidak mewajibkan nafaqah. Wa li'annahu la yujibu iwadain. Sebab yang kedua ialah akad tidak mewajibkan dua iwad. Maknanya bila akad dah mewajibkan mahar, dia tidak mewajibkan perkara yang kedua iaitu nafaqah. Wa li'annaha majhulatun bisababi jahli hali zawji min yasarin aw i'sarin aw tawassutin. Sebab yang ketiga ialah nafaqah itu sendiri majhulah. Kita sebagai suami nak bagi isteri berapa cupak berdasarkan hal keadaan suami, senang ke, susah ke, sederhana ke. Jadi keadaan suami itu belum diketahui dengan semata-mata akad nikah. Wa li'annahu sallallahu alaihi wa sallam tazawwaja Aisyah radhiyallahu anha wa hiya bintu 6 sinina wa dakhala biha wa hiya bintu 9 sinina wa lam yunqal anhu anfaqa 'alayha qabla ad-dukhul. Sebab yang seterusnya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Sitina Aisyah berumur 6 tahun. Tapi Nabi belum dukhul, belum bersama, kecuali selepas Sitina Aisyah berumur 9 tahun. Dan tidak dinakalkan kepada kita daripada para sahabat, para tabi'in dan para jil selepas itu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menafaqahkan Sitina Aisyah. Jadi sebelum Nabi dukhul dengan Sitina Aisyah, Nabi tidak menafaqahkan apa-apa. Jadi dari situ ulama kita ambil dalil, kalau kita kahwin sebelum dukhul, maka tidak wajib kita nafaqah kepada isteri. Ataupun yang lebih tepat, sebelum
tamkin at-tam, sebelum diserahkan diri dia. Walaupun sebelum jima'. Maknanya isteri tu bila kahwin dengan kita, dia sebut abang, ahlan wa sahlan dekat abang. Abang nak buat apa kat saya, buatlah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya tak halang. Ketika itu wajib dah suami memberi nafkah kepada isteri sekalipun suami belum betul-betul jima'. Dia bukan mesti betul-betul jima' baru wajib, tak. Semata-mata isteri menyerah diri, dah wajib ke atas suami memberi nafkah kepadanya. Jadi kita baca fatajibun nafaqatu bitamkin tam. Wajib nafkah ke atas suami bagi isteri bila adanya tamkin, serahan diri secara sempurna. Dengan makna kalau ada serahan diri daripada pihak isteri kepada suami, cuma serahan itu tidak sempurna. Contohnya apa? Falau makanathu min nafsiha waqtan duna waqtin bi an tumakkinahu bil laili duna an-nahar aw fi darin duna dar fala nafaqata laha wa in makkanathu ibtida'an fi athna'il yawm wajabat nafaqatu bil qisti. Antara contoh tamkin yang tidak tam ialah tu. Isteri dia kata ke suami, abang nak sentuh saya boleh, tapi di rumah saya, maknanya di rumah ayah saya. Di rumah abang sendiri tak. Di rumah ayah abang, maka abang tak boleh sentuh saya. Ketika itu juga isteri tidak layak menerima nafkah. Ataupun waqtun duna waqtin, maknanya isteri dia kata bulan Januari boleh, bulan Februari tak boleh sentuh, bulan seterusnya boleh, jadi gila-gila. Dalam setahun tu 6 bulan je boleh sentuh, 6 bulan lagi tidak boleh sentuh. Begitu juga tak wajib nafkah. Jadi isteri nak dapat nafkah mesti tamkin at-tam, serah diri bulat-bulat kepada suami. Bila seseorang tu dah belajar akidah dengan baik, dia mengetahui hukum hakam itu daripada Tuhan, maka dia tidak akan ingkar perkara-perkara lagu ni. Yang jadi masalahnya, perempuan ini dia belajar akidah pun tidak. Siapa yang mensyariatkan benda ni? Tuhan sendiri dia tak kenal. Kesan daripada itu dia mengiktiraf. Dia kata hak ni tak kena, hak ni tu kurang adil, hak tu. Faham tak? Puncanya apa? Punca daripada asal lagi tu kurang kemas. Kalau dia terima Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul dengan penerimaan yang kukuh berdasarkan dalil-dalil tertentu, dia akan terima apa sahaja yang datang daripada Tuhan. Walaupun pada zahirnya tidak menyebelahi dirinya. Malah kat sini memberi keuntungan kepada isteri, tak payah kerja, duduk rumah je. Fatajibu nafaqatu bitamkin tam ay bitaslimi nafsiha ilaihi ay bi'ardi nafsiha ala zawjiha aw bi'ardi waliha fala nafaqata linnashizah. Jadi kita sebut wajib nafkah ke atas suami bagi isteri kalau isteri itu telah menyerahkan diri dengan serahan yang 100% bulat-bulat di setiap tempat, di setiap masa. Abang nak buat. Abang nak, saya surrender. Gitulah bahasa mudahnya. Boleh. Ai bi'ardi nafsiha. Ard ni apa? Ard ni dia bentang diri dia pada suami dia. Abang ni, diri saja. Nak apa? Silakan. Ataupun wali dia. Wali dia bagi kita, serah ke kita tak? Boleh jadilah. Ayah mertua kita bawa isteri kita tu datang rumah, dia serah ke kita. Tu serah lah tu. Tak, ketika itu wajib kita sebagai suami menanggungnya. Okey, di bawah disebut walau madat muddatan walam ta'arud nafsaha alaihi walam tamtani' bal ma'as sukuti fala nafaqata laha li'adami tamkin. Kalau berlalu satu zaman, satu tempoh, sedangkan isteri tidak membentangkan, mempelawakan dirinya kepada suami, dalam masa sama tidak menghalang, malah dia diam. Bila dia kahwin dengan suami dia diam, buat tak tahu je. Tak. Dia tak sebut abang, silakan. Nak buat apa buatlah. Hak abang dah, halal dah. Dia tak sebut lagu tu pada lelaki dia. Dalam masa sama dia tidak menghalang. Dia tidak mengeluarkan kalam-kalam, tanda-tanda yang dia menghalang. Tak, ketika itu adakah layak menerima nafkah? Fala nafaqata laha, juga tidak layak untuk mendapat nafkah li'adami tamkin, sebab apa? Tidak ada tamkin, penyerahan yang bulat-bulat. Seolah-olah penyerahan tu mesti dengan qaul. Allah alam. Tak rujuk dulu Fala nafaqata linnashizah, maka tidak ada nafkah bagi nashizah. Nashizah ni isteri yang derhaka lah. Isteri yang derhaka yang telah kita bincangkan. Begitu juga tidak ada nafkah bagi isteri yang dikurung ataupun dipenjarakan disebabkan satu perkara yang benar. Contohnya kawan itu mencuri,
tak dipenjarakan. Di penjara tu adakah wajib lagi bagi suami memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isterinya dalam penjara? Okey, tengok keadaan. Kalau dipenjarakan kerana memang betul-betul kesalahan isteri, maka tidak wajib suami memberi nafkah. Tapi kalau dipenjarakan secara zalim, bukan salah isteri, tak, tapi dikhianat oleh orang lain sehingga dibawa masuk isteri itu ke dalam jail, duduklah 5-6 tahun, na'udzubillah. Ketika itu disebut wal awfaq, fa fihi khilaf, padanya ada khilaf yang lebih sesuai dengan kelembutan syarak ialah wajib nafkah kepada isteri itu juga, sebab bukan isteri buat salah, isteri dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara jail besi itu dalam satu tempoh tertentu. Selesai. Miqdarun nafaqati, qadar bagi nafkah, muqaddaratun ala hasabi isari az-zawj wa i'sarihi la 'ala al-kifayah. Qadar nafkah, bila kita kahwin dengan bini kita, kita nak bagi dia makan berapa mangkuk sehari, berapa kilo sehari beras, berapa ketua ayam. Muqaddaratun ala hasabi isari az-zawj, dia ada muqaddar, ditentukan. Sebelum ni kita sebut pada nafkah anak kepada ayah, ayah kepada anak, dua dah situ. Lepas tu nafkah tuan kepada hamba, kita sebut di sana. Yang keempat, nafkah tuan kepada binatang yang dia bela. Di sana nafkah alal kifayah, sekadar mencukupi. Dia tidak dikadarkan dengan kadar tertentu, satu cupak ke dua cupak, tidak. Malah sekadar mencukupi. Kalau separuh cupak dah cukup. Walaupun suami tu, walaupun anak tu senang, walaupun anak tu susah, dia berdasarkan apa? Satu had al-kifayah. Adapun isteri sahaja, tak. Bab isteri ni, qadar nafkah tu muqaddarah, ditentukan oleh syarak. Berdasarkan kesenangan suami, bukan kesenangan isteri. Jadi isteri tu CEO syarikat ke, dia tu business woman ke, dia tu kaya raya ke, dia tu apa kedana ke, ikut dia lah. Kita nak tentukan qadar tu berapa banyak, kita tengok kepada kesenangan, kesusahan suami. Tu boleh. Okey. Jadi di nafkah az-zaujah, kita sebut muqaddarah, ditentukan oleh syarak berapa kadarnya. Sehingga kalau isteri itu dah kenyang. Contohlah, sehari itu isteri itu makan nasi dia yang dia bagi. Nafkah ke atas kita sebagai suami kepada dia kekal wajib. Sebab memang ditentukan oleh syarak berapa nafkah yang kita kena keluarkan bagi pihak dia. Jadi dia sakit ke, dia kenyang ke, dia lapar ke, apa semua benda tu, kekal kita sebagai suami wajib memberi nafkah kepadanya. Okey. Jadi kita sebut tadi, qadar nafkah tertakluk kepada kesenangan, kesusahan suami. Jadi dibahagikan hal keadaan suami itu kepada 3 bahagian. Pertama al-musir, kedua al-mu'sir, ketiga al-mutawassit. Jadi yang pertama al-musir, orang yang senang. Bila suami itu nak dikatakan seorang yang senang, huwa man dakhluhu aktsaru min kharjih. Orang yang senang ialah orang yang masuk dia tu ataupun apa, gaji dia tu, pendapatan dia tu lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan bulan-bulan. Contohlah kita suami gaji kita 3,000 sebulan. Tak, 3,000 sebulan. Lepas tu kita ada anak, ada isteri, ada kereta, ada motor, ada rumah, apa bagai semua tu. Lepas tu makan pula. Okey. Banyak keperluan hidup lah, banyak keperluan hidup. Jadi 3,000 tu dibelanjakan selama sebulan dengan pembelanjaan yang sederhana lah. Bukan setaya orang kaya, bukan setaya orang miskin, sederhana. Nah, ketika itu ada baki lagi. Maknanya 3,000 sebulan. Ni boleh jadi kalau belum berkahwin lah. Betul, belum ada anak ataupun anak seorang. Jadi 3,000 sebulan, baki yang dia ada dalam 500. Maknanya dia guna sebulan 2,500 sahaja. 2,500 sahaja. Jadi dia dapat sebulan 3,000. Dia guna 2,500 untuk bulanan dia. Sewa rumah, beli sabun, beli makanan, beli minyak kereta, minyak motor, apa semua tu. Dah habis dah 2,000.
bayar bil air, bil api. Habislah 2,500, jadi baki 500. Orang tu pendapatan dia lebih banyak daripada keperluan bulanan dia. Kalau kita nak ikut bulan lah, ketika itu dianggap sebagai seorang yang senang. Jadi berbeza ikut orang lah ni. Kalau duduk di KL 3,000 tu berat lah nak hidup. Tak? Ataupun cukup-cukup makan je. Kalau di kampung 3,000 tu mungkin agak mewah dah. Dia berbeza-beza ikut tempat, ikut keadaan. Sebahagian ulama sebut wa ba'dhum yaqulu al-musiru huwa alladhi 'indahu ma yakfihi baqiyat al-umr al-ghalib wa zada 'alayhi muddahan. Fa in lam yazid shay'an fa huwa mu'sir aw zada wa lam yablugh al-muddain fa huwa mutawassit. Ada pandangan ulama yang mengatakan al-musir, orang yang senang, ialah orang yang ada di sisinya duit yang banyak sehingga mencukupkan dia hidup dengan duit tu sampai umur ghalib. Umur ghalib dalam umur 65 tahun, 70 tahun. Area tu lah. Maksudnya 60 tahun baru ni baca dalam kitab Syahli tu. Dalam mazhab Syafi'i dalam 60 tahun ke 65 tahun. Umur yang ghalib. Umur ghalib ni maknanya umur yang biasa orang hidup sampai tahap tu je. Dia ada duit sebanyak itu dan lebih 2 mud. Contohlah, saya buat contoh. Saya umur 28 ataupun 27. Umur ghalib kita sebut, kita ambil lah umur saya 30 mudahnya. Kita ambil umur al-ghalib dalam 60. Jadi baki 30 tahun lagi. Nak hidup 30 tahun ni. Makan minumnya, tempat tinggalnya, minyak kereta, minyak motor, apa bagai semua tu. Tak. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu perlu dalam 30 tahun ni. Kita sebutlah mudah-mudah. Kita sebutlah mudah-mudah. Kita perlu kepada 30 tahun tu bukan sikit. Berapa banyak kita nak letak. Bagilah contoh apa pun. Sebagai satu contoh sahaja. Kita nak buat contoh yang mudah je. Kita letaklah keperluan selama 30 tahun. Bukan 3 tahun ni, 30 tahun. Ialah 300,000. 300,000 tak cukup rasanya. Memang tak cukup lah 300,000 tu. Ni contoh. Okey, 300,000 saya perlu. Dan saya ada lebih 2 mud. Jadi sekarang ni umur saya 30 tahun. Simpanan ada RM300,000 dan ada 2 mud lebih. Maknanya RM300,000 2 mud, 2 cupok beras. Saya ada harta sebanyak itu. Itu dikatakan saya senang. Biasanya orang tak ada lah, orang lagu ni susah sangatlah nak jumpanya. Maknanya 30 tahun nak hidup, kita dah ada duit siap-siap dah. Mana kalau tak kerja, settle masalah. Duit tu dah ada siap-siap untuk hidup 30 tahun akan datang. Fa in lam yazid syai'an fa huwa mu'sir. Kalau saya ada, saya perlu untuk 30 tahun hidup 300,000, saya ada 300,000 sahaja. Itu dipanggil mu'sir, orang yang susah. Kalau saya ada lebih daripada 300,000, mana 300,000 satu mud, satu cupok 300,000 tambah dengan satu cupok setengah. Itu dipanggil sebagai orang yang mutawassit, orang yang sederhana. Boleh jadi yang muktamad yang atas lah. Kalau nak ambil yang bawah ni, jangan butir mata lah jumpa je. Jadi al-musir ialah orang yang pendapatan dia lebih banyak daripada duit yang dia guna. Ikutlah nak nisbah hari ke nisbah bulan ke, boleh belaka. Tapi kalau tak silap saya lah, tak sebut dalam kitab ni, kita tengok dalam kitab Asyar Bajuri, kita ambil iktibar musir tak musir tu rasanya ada dalam perbahasan belakang-belakang ni. Berdasarkan hari, berdasarkan hari. Mana ada tak? Tak ada baca belakang ni. Berdasarkan hari. Jadi dalam sebulan tu, boleh jadi seorang suami tu senang. Lepas tu ada hari-hari dia tu susah. Ada hari-hari dia tu sederhana. Terutama orang yang bisnes lah. Boleh jadi hari tu banyak untung. Jadi disifatkan sebagai orang yang senang. Dia dapat dalam RM100, dia perlu RM30 je. Orang senang lah. Maka kena bagi 2 mud kepada isteri dia. Esok dia tu, ataupun 2 minggu lepas tu, keuntungan dia sikit sangat. Dapat dalam RM30 je. Mana cukup-cukup untuk hari tu je RM30 tu. Jadi RM30, masuk RM30, guna pun RM30, maka dia anggap sebagai orang yang
Mutawassit, orang yang pertengahan, maka dia wajib bagi isteri dia 1 mud setengah. Okey, kalau seterusnya, boleh jadi minggu seterusnya, dia perlu RM30 sehari, tapi hari tu untung RM20 je. Maka ketika itu dikatakan orang yang susah. Maka wajib dia bagi pada isterinya 1 mud sahaja. Jadi seseorang tu boleh berubah-ubah keadaan dia. Hari ni dia senang, esok dia susah, lusa dia senang balik, lepas tu minggu depan dia jadi orang yang sederhana dan seterusnya. Begitulah. Dia by hari, ikut hari, bukan ikut bulan. Okey. Fayajibu alaihi laha kulla yaumin wa lailatin muddan. Jadi orang yang senang, dengan makna yang telah kita sebutkan, wajib baginya, wajib ke atasnya, bagi isterinya sehari semalam 2 mud, 2 cupak. 2 cupak makanan asasi. 2 cupak makanan asasi di tempat tersebutlah. Kalau kita di Malaysia ni nasi lah. 2 cupak nasi. Pagi ni lah pagi. Malam ni. Tu maksud dia. Tak, sebab takut kita salah faham. Bulan Islam ni dia start dengan malam dulu. Sebab tu malam semalam kita panggil malam Sabtu. Hari ni pagi Sabtu, betul. Malam ni malam Ahad. Tak, dalam bab nafaqah dia lain sikit. Hari ni pagi Sabtu, malam ni malam Sabtu. Dalam bab nafaqah. Sepatutnya malam Ahad tak? Tak, dalam bab nafaqah panggil malam Sabtu. Itu makna sehari semalam. Makna sehari pagi, malam ni. Bukan malam semalam. Okey. Itu orang yang senang. 3 dah. Yang kedua, al-mu'sir wa huwa man kharajuhu aktsaru min dakhlihi fayajibu alaihi laha kulla yawmin wa lailatin muddun. Yang kedua, orang yang susah. Orang yang susah, pendapatan dia lebih sedikit, ataupun kita sebut duit yang dia perlu guna tiap-tiap hari lebih banyak daripada duit yang dia masuk. Contoh, dia setiap hari dapatlah RM50. Tak? Tu. Keperluan dia ialah RM70. Jadi, pendapatan harian dia lebih sedikit daripada duit yang perlu dia buat keluar sehari-hari. Keperluan untuk sehari-hari tu RM70. Dia dapat hanya... Sekejap keluar kejap tadi. Dengar kan suara? Kan syarah-syarah sejam tak dengar suara. Semalam 11 minit tak dengar suara. Jadi itu al-mu'sir, orang yang susah. Sehari-hari dia perlu kepada berapa tadi kita sebut? Contoh RM30. Tak? Tu. Tapi gaji sehari dia hanya RM20. Itu dianggap sebagai orang yang susah. Kalau dia suami, dia hanya kena bagi kepada isteri dia mudun, iaitu 1 cupak. 1 cupak makanan. 1 cupak makanan asasi lah. Okey. Yang ketiga, al-mutawassit, orang yang sederhana. Wa huwa man dakhluhu mislu kharjihi. Orang yang pendapatan harian dia sama dengan duit yang dia perlu keluarkan. Contoh, sehari dia perlu RM30 untuk cover sewa rumah, makan minyak kereta, minyak motor, semua tak adalah yang kita sebut tu keperluan seorang manusia. Tak, dia perlu RM30 sehari. Gaji dia pun RM30. Mana kahir pagi makan pagi, kahir petang makan petang. Cukup-cukup makan. Itu dipanggil orang mutawassit, sederhana. Maka wajib bagi dia memberi kepada isteri dia 1 mud setengah. 1 mud dan setengah mud. Tak? 1 cupak setengah. Wa yakunu dhalika min ghalibi quti baladil mar'ah. Dan nak bagi pada isteri itu ialah makanan asasi di tempat tersebut. Ghalibnya,
Di tempat tersebut makan apa? Makan nasi. Maka kita bagilah nasi kepada isteri kita. Tak barulah dianggap sebagai al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Kalau tempat tu makan nasi, kita bagi makan roti, kita bagi makan makanan asasi yang jangan-jangan dimakan di tempat tu, tak. Maka tidak dianggap sebagai bergaul dengan pergaulan yang baik dengan isteri kita. Wa qiyasan 'ala al-fitrah wal kafarah. Okey. Kama qala sahibu Safwati Zubat, muddani lizawjati fardu musiri in makanat wal muddu fardul mu'siri muddun wa nisfun mutawassitul yadi min habbi qutin ghalibin fil baladi. Selesai. Masalah ni, bincang masalah yang berlaku dalam bab ni lah, dalam bab nafaqah secara umum. Idza akalat indahu 'ala al-'adati kafali jarayanin nasi 'alaihi fil ansari wal amsar. Bila mana seorang isteri makan bersama suami mengikut adat setempat. Mana kita pun selama ni kita mana ukur. Sehari kita bagi banyak ni 2 cupok, esok bagi 1 cupok berdasarkan keadaan kita. Tak. Dia makan dengan kita mengikut adat tempat ni lah. Adat kawasan manusia biasa yang disebut dalam kitab ni, itulah yang berlaku daripada dulu sampai hari ni. Kalau suami senang, makan lebih banyak, bukan 2 cupok, 2 pinggan, 3 pinggan, 10 pinggan. Tak, dengan kadang-kadang harga sampai 2-300 ringgit sehari bab makan saja untuk isteri. Kalau suami susah, isteri sanggup hidup susah juga, makanlah nasi dengan kicap hari tu. Tak, pagi petang siang malam nasi yang kicap. Kalau suami sederhana, makanlah pagi kicap, petang tu nasi dengan ayam, petang sikit lagi tak, ataupun waktu malam dengan ikan pula kerat 2. Gitulah biasa kita hidup tak. Kita tak ukur lah betul-betul hari ni senang 2 cupok, esok susah 1 cupok, tak. Jadi ramai ataupun rata-rata pasangan suami isteri yang ini hidup begitu. Bila suami senang, isteri dapat lebih daripada kadar yang wajib suami bagi. Suami susah, isteri sabar dan makan sederhana sahaja. Begitulah kalau suami ada duit pertengahan, mana sederhana duit dia, tak terlalu banyak, maka makanan pun sederhana jugalah. Tak, kalau hidup begitu, tak. Sedangkan memadai ke tidak memadai, sudah memadai dah. Yang pentingnya isteri tu makan dalam keadaan begitu dan suami redha. Disyaratkan juga isteri tu mesti rasyidah, mesti cerdik. Jadi macam bini kita lah, umur dekat 30 tahun tu, tak cerdik lah orangnya. Tak, dia sanggup hidup dengan kita susah senang bersama. Kita pun redha dia, bila dia makan lebih kita redha, dia makan sikit kita redha. Ketika itu dah memadai dah. Taklah disoal, kenapa kamu, mana kalau kita mati Allah Ta'ala tak soal lah. Kenapa hari Isnin 2 bulan 1 2021 kamu tak bagi 2 cupok pada bini kamu? Sepatutnya hari tu kamu senang tu, kena bagi 2 cupok, kamu bagi 1 cupok setengah aja, berdosa tu. Tak, Allah Ta'ala tak bersoal begitu, sebab adat kamu hidup dah begitu dah, sehari semalam. Daripada dulu sampai ke hari ni, begitulah cara kita hidup dengan isteri kita. Selesai. Masalah kedua, yajuzu al-i'tiyadu 'an an-nafaqati bid-darahimi aw as-siyabi aw ghairiha. Harus untuk ditukar ganti daripada nafkah dengan duit ataupun pakaian ataupun selain daripada duit dan pakaian. Kita sebut tadi, kalaulah suami senang, suami kena bagi 2 cupak kepada isteri, termasuk lauk dan sebagainya, kita akan bincang nantilah. Tak. Okay, isteri hari tu dia kata, abang hari ni abang tak payah bagi 2 cupak lah. 2 cupak tu kita convert kepada RM, ringgit. 2 cupak tu harganya RM5. Contohlah. Jadi saya nak RM5, saya tak nak beras, saya tak nak nasi. Esok pun sama, atau bulan ni saya nak duit, saya tak nak nasi apa semua, saya nak beli kat luar je. Boleh ke tidak? Harus. Hukumnya harus. Ataupun dia kata, saya tak nak nafkah pada sudut beras, nasi saya tak nak dah. Duit untuk 2 cupak tu kita convert kepada duit, nanti cukup dalam 300-400 saya nak beli baju. Boleh, tidak ada masalah. Jadi isteri harus untuk menukarkan nafkah itu kepada nilai duit. Boleh.
Seterusnya, masalah yang seterusnya, lau ta'addada al-munfiq min al-usul kal abawaini fa 'ala al-ab nafaqatuhu dunal Ini masalah yang berkait dengan yang semalam. Kalau mak ayah tak masih hidup dan ada anak, siapa yang kena bagi nafkah kepada anak tersebut? Sebab berbilang-bilang munfiq, orang yang boleh menginfakkan tu berbilang-bilang, sama ada ayah ataupun mak, dua-dua senang. Ketika itu kita sebut ayah yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak, bukan mak. Ayah yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak, bukan mak. Cumanya mak ni bantulah. Kita pun sebagai suami, kalau isteri kita kerja gaji RM5,000 tapi tak nak bantu, kita pun tak nak bagi dia kerja, betul tak? Tu. Jadi hidup sepasang suami isteri ini bukan berdasarkan rigid benda yang dalam kitab fiqh, tak. Dia lebih kepada al-ihsan. Kita dah ulang banyak kali semalam. Saling bantu membantu, saling kasih, saling berkasih sayang, saling memberi dan sebagainya. Seterusnya, in kana lahu ajdadun wa jaddat fa 'ala al-aqrab minhum aw minhunna. Kalau mak ayah tak ada dah, ada atuk dan nenek. Atuk dan nenek tu pula banyak jil yang masih hidup. Contoh saya, budak kecil, umur 3 tahun, belum balik. Mak ayah saya tak ada dah. Tak, saya ada atuk, ada nenek. Lepas tu atuk nenek saya tu ada ayah, ada mak. Maknanya atuk nenek saya tu banyak peringkat masih hidup. Tak? Tu. Maka siapa yang wajib bagi nafkah kepada saya yang belum balik ini? Ke atas orang yang paling dekat dengan saya, iaitu betul-betul atuk dan nenek saya. Mana atuk saya lah kena bagi. Kita tak sebutlah ayah kepada atuk atau ayah kepada ayah atuk dan ke atas, tak. Yang paling dekat kena bagi. Kalau yang paling dekat tu tak mampu, boleh naik ke atas. Tak mampu, boleh naik ke atas dan seterusnya, begitulah. Kalau tak ada atuk, boleh pindah ke nenek. In kana lahu aslun wa far'un fa 'ala al-far'i wa in nazala li'annahu awla bil qiyam bi sya'ni aw bi sya'ni aslihi li idhami hurmatihi. Kalau seseorang yang layak menerima nafkah ada asal, ada fara'. Contoh saya. Tak. Saya, bukan saya lah, orang lain. Zaid. Ataupun Zaid lah, Zaid. Zaid ni seorang yang gila. Seorang yang gila. Kita sebut semalam gila, tak mampu bekerja lah. Dan dia tu miskin. Maka layak menerima nafkah walaupun umur dia dah 30, 50, 70 tahun. Jadi dia tu sebagai orang gila, dia ada ayah dan dia ada anak. Gila-gila pun kahwin. Jadi dia ada ayah, dia ada anak. Soalan, bila dia tu perlu kepada nafkah, siapa yang wajib menafkahkan dia? Adakah ayah dia ataupun anak dia? Jawapannya ialah anak. Jawapannya ialah anak. Jadi kalau bertembung atas dengan bawah, kita ambil yang bawah. Sebab anak ni lebih berhak, lebih sesuai, lebih sepatutnya, lebih layak mengeluarkan duit untuk membela ataupun menanggung kehidupan ayahnya. Kerana apa? Banyak sangat jasa ayahnya kepada dirinya. Boleh? Jadi seorang manusia susah, dia ada ayah yang boleh tanggung dia. Dia ada anak yang boleh tanggung dia. Siapa yang wajib tanggung? Kita sebut anak yang wajib tanggung dia, bukan ayah dia. Okey. Sama lah tadi, sama ada dia tu anak ataupun dia tu cucu. Cucu ada atuk dan juga ada anak. Yang kena tanggung dia anak dia, bukan atuk dia. Seterusnya, in ta'addada al-munfaqu 'alaihim min al-usuli wal furu'i wa qadara 'ala kifayatihim fayajibu 'alaihi kifayatuhum. Ayat 3:12 dah ni. Baca. Kita nak balik jengka ni sikit lagi ni. Tunggu orang rumah balik. Sebulan sekali, sebulan 2 kali balik jengka mengajar lah. Khidmat sikit untuk orang ataupun masyarakat jengka. Letih juga sebenarnya, tapi tak apalah. In ta'addada al-munfaqu 'alaihim min al-usuli wal furu'i wa qadara 'ala kifayatihim fayajibu 'alaihi kifayatuhum. Okey, sekarang ni masalah seterusnya ialah saya duit banyak. Dalam bank adalah 3-4 juta. Kita benda tak ada, kita boleh sembang lah. Okey. Jadi dalam bank saya ada 3-4 juta, tak habis makan lah. Ayah saya susah, mak saya susah, datuk saya susah, nenek saya susah. Tak,
keturunan atas ni susah belaka. Lepas tu anak saya juga susah. Ataupun ada anak yang belum balik, lepas tu ada anak yang dah balik pun susah disebabkan apa, tak boleh kerja, ada stroke, lepas tu ada yang gila, na'udzubillah dan sebagainya. Saya mampu tak tanggung semua sekali? Mampu. Maka saya wajib tanggung semua sekali. Contohnya, yang atas ada 4 orang. 4-4 saya kena tanggung. Yang bawah ada 10 orang, 10 orang saya kena tanggung. Boleh? Tu kalau kita mampulah. Jadi kalau kita mampu, kita ada orang yang wajib kita tanggung. Asal kita, usul kita dan juga farak kita, kita tanggung orang belakang. Tak, simpan duit banyak-banyak buat benda. Tu. Bismillah. Illam yaqdir fayuqaddim nafsahu thumma zawjatahu wa khadimaha thumma al-aqraba fal-aqraba. Kalau tak mampu pula. Tu. Jadi orang yang kita nak tanggung ni ramai. Orang yang susah, ayah kita susah, nenek kita susah. Tak. Mak kita susah, atuk kita susah, anak kita pun belum balik, ada yang dah balik tapi tak mampu kerja sebab stroke, sebab sakit tu sakit ni, ada yang gila juga, na'udzubillah. Tapi duit kita tak berapa banyak. Tu. Fa yuqaddimu nafsah. Ketika itu dia mendahulukan diri dia dulu. Duit tu guna untuk diri kamu dulu. Lepas diri kamu ada duit lebih lagi, kamu tanggung pula isteri kamu. Lepas kamu tanggung isteri kamu, ada duit lagi, kamu tanggung pula khadim. Kalau isteri kamu perlu kepada seorang pembantu, tak, pembantu tu perlu dibayar gaji, kamu bagi gaji dulu kepada pembantu isteri kamu tu. Thummal aqraba fal aqrab. Kemudian cari yang lebih dekat kepada kamu sebelum yang jauh. Maknanya ayah dulu, mak dulu sebelum atuk, anak dulu sebelum cucu. Dan begitulah seterusnya. Itu kalau duit tak cukup lah. Itu kalau duit tidak cukup. Kalau cukup, kita sebut tanggung semua sekali. Lau kana lahu abun wa ummun wa waladun qaddima al-waladu as-saghir thumma al-abu thumma al-ummu thumma al-abu thumma al-waladu al-kabir. Okey, kalau saya ada ayah yang masih hidup dan susah, mak saya susah juga, anak saya susah juga, anak yang besar, anak yang kecil, dua-dua susah. Contoh anak besar tu stroke, tak boleh nak kerja. Duit saya pun tak banyak mana. Jadi macam mana urutan saya nak tanggung tu? Jadi saya dahulukan untuk diri saya, selesai dah. Tak. Isteri saya apa semua dah selesai dah. Kita dahulukan dulu al-walad as-saghir, anak yang kecil. Sebab anak yang kecil ni memang tak mampu nak kerja langsung lah. Kemudian kita dahulukan mak kita kerana jasa dia kepada kita, ghalibnya lebih banyak daripada ayah lah. Sebab dia yang melahirkan kita, dia yang menyusukan kita, dia yang mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian ada duit lebih lagi kepada ayah pula. Kemudian barulah yang terakhir kepada anak kita yang besar. Anak kita yang besar yang ada stroke, yang gila dan sebagainya. Okey, selesai. Ni masalah seterusnya berkait dengan hayawan. Ni boleh jadi orang tanya juga soalan lagu ni. Tak, dia ada benda kucing. Ataupun lembu ataupun binatang-binatang lain. Ustaz tak, dia ada benda kucing, binatang tak boleh dimakan. Kucing tu ada penyakit, ada sakit lah, ada sakit. Bila ada sakit tu, dia kesian lah kalau dia biar kucing lama-lama sakit, terseksa. Jadi dia nak sembelih kucing tu dengan niat, dengan tujuan nak bagi kucing tu terlepas daripada keseksaan hidup. Boleh ke tidak? Yahrumu dhabhul hayawani ghairil ma'kuli walau liirahatihi minal hayati liutuli maradin aw nahwih. Tak boleh. Jadi kalau kamu ada kucing yang sakit, kamu tak boleh sembelih dia untuk lepaskan dia daripada kesakitan, azab sakit tu. Tak boleh. Kena bela, kena rawat dan sebagainya. Tak boleh nak sembelih, tak boleh. Tak. Sebab apa? Ada larangan daripada kita menyembelih binatang kecuali untuk makan. Jadi kawan tu tak boleh kita makan, kucing. Jadi kena bela sampai dia mati dengan cara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Adapun kita nak sembelih sebab nak bagi dia rasa irahah, rehat, maknanya tak terbeban dengan kesakitan, maka tidak boleh. Seterusnya, la yajuzu lil maliki an yahliba min labani dabbati ma yadurru waladaha. Tidak boleh bagi tuan untuk memerah susu binatangnya sehingga menyebabkan tidak ada baki susu yang boleh diminum oleh anak kepada binatang tersebut. Jadi saya ada seekor lembu. Lembu tu ada anak. Lembu tu saya nak perah susu dia boleh. Boleh, halal lah milik saya lembu tu. Cuma kalau kamu nak perah, kalau saya nak perah, perah sekadarnya sahaja dan mesti
biarkan dalam kantung susu tu satu jumlah yang cukup untuk si anak lembu tu. Tak boleh saya perah, kosong kantung tu sampai anak tu pun tak boleh nak minum. Ketika itu hukumnya haram. Ketika itu hukumnya haram. Kerana apa? Memberi mudarat kepada si anak. Da'il laban. Okey. يجوز أن يحلب الحيوان ما فضل أو ما فضل عن غذاء ولدها بشرط ألا يضر البهيمة بقلة علفها. Okay, harus untuk kita perah susu binatang. Kalau kita biarkan baki dalam kantung susu tu satu jumlah yang cukup untuk anak dia. Tapi dengan syarat lain juga, mesti tidak memberi mudarat kepada ibu dia, kepada mak dia. Jadi kita ada lembu contohnya. Tak lembu. Lembu tu ada anak. Kita nak perah, boleh. Cuma biar dalam kantung tu ada baki sikit untuk si anak makan. Tu. Yang kedua, mesti perahan kita daripada mak tu tidak menyebabkan mak tu mudarat. Maknanya kalau kita perah banyak sangat, mak tu pula makan sikit, mudarat lah mak dia tu. Tak. Jadi kalau kamu nak perah dalam satu jumlah, kamu mesti simpan untuk anak dia dan kamu mesti bagi makan lebih sikit kepada kawan kepada binatang tu supaya dia tidak mudarat disebabkan banyak susu yang kamu ambil daripadanya. Boleh walaysa lahu tarkul halbi idza kana yadruha. Begitu juga tidak boleh kita tak memerah. Kita ada kambing, kita ada lembu, kita tak perah susu dia. Akhir sekali memberi mudarat pada binatang tersebut. Siapa yang kahwin tahulah. Susu ni kalau lama di dada wanita ni, dia akan mudarat pada wanita tersebut. Jadi binatang pun lebih kurang gitulah. Kalau kita tak perah, dia akan beri mudarat pada binatang tersebut, hukumnya haram. Malah wajib kita perah ketika itu. Kalau tidak memberi mudarat, maka tak wajib kita perah. Cuma makruh jugalah kita tak perah tu. Yusannu an la yastaqsiya al-labana fi halbih. Wa an yaqussa adhafirahu li alla yu'dhiha. Inilah Islam. Sunat untuk tidak memerah semua susu dalam kantung binatang. Malah kita biarkan sikit susu dalam kantung binatang tersebut. Jadi kalau kita ada kambing, kita perah, biarlah ada baki susu sikit dalam kantung tu. Jangan kita perah semua sampai tak ada titik abuk dalam kantung tersebut. Tidak boleh. Kurang molek. Okey, dan sunat juga kita cabut atau potong kuku lah sebelum kita perah supaya tidak menyakiti binatang tersebut. Kena kuku kita yang panjang. Seterusnya nak habis lah. Yajuzu lahu an yasqiya waladal bahimati ghaira labani ummihi in istamarrahu fa in lam yakfihi wajaba alaihi an yashtariya lahu ghairuh. Jadi seekor binatang dia ada anak. Adakah wajib kita menyusukan anak tersebut daripada susu mak dia? Tidak wajib. Malah kalau susu mak dia tu kita nak ambil, kita nak buat minum, lepas tu anak tu kita beli susu lain, kita bagi kepada anak tersebut, boleh, tidak ada masalah. Itu pun kalau anak tersebut boleh minum susu lain. Kalau tak boleh, maka wajib diambil daripada badan mak dia sendiri. Maknanya dia hisap putih mak dia sendiri. Okey, kalau kita beli daripada yang lain, kita beli 1 liter daripada yang lain, tidak cukup, maka kita kena tambah. Bagi mencukupi bagi pihak si anak tersebut. Ataupun mak dia tu ada susu, kita ambil separuh, kita bagi anak separuh. Bila anak minum separuh tak cukup bagi pihak anak, kita kena beli susu lain untuk mencukupi keperluan si anak tersebut terhadap susu. Seterusnya, yahrumu jazzu suf min ajli adh-dhahri wa kadha halqu lima fihi min at-ta'zim. Kalau kita ada kambing, bulunya banyak, kita ambil kambing tu, kita cukur. Haram hukumnya sebab azab lah. Cukur ni maknanya daripada kulit je lah, kita tarik je. Cukur. Begitu juga kalau kita mesin yang memang rapat ke kulit, hukumnya haram. Hukumnya haram sebab menyakiti binatang. Yang boleh apa dia? Yang boleh bulu dia tebal ni, contoh. Tebal ni. Separuh daripada contoh tebal ni, kita ambil separuh. Mesin separuh boleh. Tapi kalau kita nak mesin terus daripada dia punya kulit dia, tak boleh, haram, sakit kawan tu. Haram. Okey, yajibu ala malikin nahli an yubqi lahu syai'an min al-asal fi kawarati biqadri ma yakfih. Wajib juga. Ni kalau kita nak ambil apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kalau kita ada apa nama? Nahal ni apa? Lebah. Kita beli lebah keluluk ke apa semua tak. Kita tak boleh nak ambil semua madu yang ada dalam tu. Mesti kita simpan sikit madu dalam tu supaya dia orang boleh minum daripada madu tersebut, boleh makan daripada madu tersebut. Ataupun kalau kita nak ambil semua juga, mesti kita tinggalkan makanan lain. Contoh dalam kitab ni dia sebut kita bakar seekor ayam, kita letak di depan rumah lebah ataupun madu lebah keluluk tersebut. Jadi kalau bela madu kena ambil perhatian lah. Kalau bela lebah nak ambil semua boleh, tapi tinggal makanan lain untuk mereka. Kalau tak nak tinggal, maka biarkan sedikit madu dalam tu supaya boleh diminum boleh dimakan oleh lebah-lebah di dalam rumah tersebut lah. Yang terakhir, la yajuzu lil maliki an yukallifa raqiqahu aw dabatahu ma la yutiqahu min masyaqil amal. Haram dan tidak harus bagi tuan membebankan hambanya ataupun binatangnya satu perkara yang mereka tidak mampu. Tu. Fala yukallaf raqiquhu amalan yaqdiru alaihi yawmain thumma ya'jizu anhu. Tidak boleh kita bebankan hamba kita dengan satu pekerjaan yang pekerjaan tu dia boleh buat 2 hari je. Hari ketiga dia tak larat lah, tak boleh. Mesti kita bagi dia buat kerja yang mana kerja tu dia boleh buat setiap hari. Tak boleh kita bagi dia satu kerja yang kerja tu dia boleh buat 2 hari, hari ketiga dah terlantar atas katil, letih, sakit. Tak boleh. Begitu juga binatang. Kita nak tugaskan dia dengan sesuatu tugas, kita nak guna dia untuk sesuatu kegunaan, mesti satu perkara yang dia boleh buat every day, setiap hari. Jangan sampai kita speaking takut tak faham nanti. Maknanya kalau kita bebankan dia 2 hari, hari ketiga tak larat dah lembu tu nak buat kerja, hukum dia haram. Mesti kita cari satu pekerjaan yang dia boleh buat every day, setiap hari. Kita tidak bermusuh dengan ilmu. Apa-apa ilmu sekalipun, apa-apa bahasa sekalipun, semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Bismillah. Cukup sekadar itu, insyaAllah kita sambung lagi bab nafaqah. Tak lama khatamlah kitab ni insyaAllah. Jadi wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.